Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Doa saya sentiasa mengharapkan agar anda sihat walafiat, saudara. Bagaimana kedudukan anda sekarang? Ya, saudara. Apa khabar, saudara Richard Bakri? Semoga anda sihat walafiat, saudara. Begitu juga saudara Richard Bakri, siapa lagi? Nak tengok view mana, overview. Begitulah keadaan saya, nak tengok pun tak berapa nak gerti. Tengok komen siapa ada. Saudara Zamari LC, saudara Rahim Ain, saudara Abdul Rahim Rasul. Itu juga saudara As 270, saudara Along daripada Johor. Anda semua sihat ya? Sebab saya agak bercelaru sikit. Biasalah bulan-bulan puasa ni. Dari segi nak memperbetulkan okey ke tak okey. Tapi yang paling pentingnya saya harap anda semua okey. Tekak masa dia kering. Maklum sajalah berpuasa saya. Bila puasa ni, tadi masa saya solat tarawih dia kering, saya tekak. Panas sangat-sangat saudara. Cuaca memang panas sekarang ni. King Mok, apa khabar sekarang King Mok? AS 270. Baik, saudara. Kalau saya tak dapat satu ni satu persatu, saya minta maaf, saudara. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 Mac, yang merupakan hari kelima kita mengamalkan ibadah berpuasa, saudara. Dan 5 Ramadan gertinya tinggal lagi, berapa hari lagi saya? Tinggal lagi 24 hari je lagi. Tinggal 24 hari je lagi. Dah nak raya, saudara. Cup-celap dah raya. Begitulah puasa masa berjalan begitu pantas sekarang. Tak terasa, saudara. Dulu kita mengira satu hari ataupun mula-mula 48 hari, 30 hari menuju Ramadan. Sekarang ni dah pun masuk hari yang kelima, saudara. Dan jangan lupa, hari ini adalah hari yang ke-1451. Jangkitan virus tersebut masih berada lagi dalam kita punya negara kita ini. Saudara Faizul Acoy, Rabuan Pasarat dari Kuala Pilah, Haji Wan Ismail, salam, terima kasih. Saudara Kamis Nadi dari Bahau Clear, terima kasih saudara. Juga saudara Mazli. Laporan jangkitan tidak ada, tetapi saya harus mengutarakan sekarang ni e-commerce rujuk balik saya sebab bulan puasa ni nak raya. E-commerce bagi teman-teman yang nak mendapatkan haruman haruman setangi Al-Baqur dan minyak wangi daripada tanah Arab, boleh hubungi Al-Azhar saudara di talian 011 330 41241. Dan Siti Fareha juga dah pun membuka ruangannya kalau anda nak memesan dendeng manis Siti Fareha. Boleh hubungi Siti Fareha 0177114300 supaya dapatlah kita gunakan untuk makan dengan lemang ke dan sebagainya. Jadi pesan awal saudara supaya tidak ada ketinggalan. Tinggal lagi 24 hari je lagi. Kalau nak ikutkan besok puasa tinggal lagi 23 hari. Saudara. Dan jangan lupa makanan kegemaran saya iaitu Popiah Sirah Lady Maria. Ini sedap makan sambil kita raya-raya ni, kunyah-kunyah, kudap-kudapan. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 0194351203. Itulah setakat ini 3 perkara yang saya nyatakan dalam e-commerce. Kita masuk dalam segmen naluri kehidupan, saudara. Apa khabar saudara Barudin Daing katanya? Teman-teman menghantar kiriman pada saya katanya bahawa Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk sentiasa bermurah hati kepada orang lain dan menjamu tetamu dengan baik.
Dua akhlak mulia ini adalah bukti kesempurnaan iman seseorang. Sebaliknya, sifat kibir dan bakhil dikategorikan sebagai sifat tercela yang harus dijauhi saudara. Orang yang murah hati disukai oleh masyarakat dan dicintai oleh Allah. Malahan dia akan mendapat curahan rahmat dan keampunan. Rezekinya dilapangkan dan kehidupannya tentram serta sejahtera. Murah hati dan dermawan adalah dua sifat yang sudah menjadi kuat dalam kehidupan umat Islam. Dua sifat ini adalah sebahagian kecil daripada akhlak mulia umat Islam yang dapat dirasakan dalam kehidupan seharian. Ini berdasarkan bahawa dua akhlak ini, maka kehidupan masyarakat akan menjadi damai, sejahtera dan makmur, penuh semangat kebersamaan dan persaudaraan. Jadi saudara, daripada sekian banyak contoh sifat murni dan murah hati, ada satu perkara yang banyak disorot melalui hadis kat sabda baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu bermurah hati kepada tamu dengan cara menyambut dan menjamu mereka dengan baik. Bahkan sikap seperti itu ditetapkan sebagai penentu di dalamnya iman seorang Muslim. Saudara, jadi untuk bulan puasa ni, kita nak menyambut Aidilfitri, lapang-lapangkanlah, ringan-ringankanlah tangan untuk sentiasa bersedekah, saudara. Saudara Kamurin Osman, Saudara Anwar Saleh, Saudara Mahathir Hussein, Saudara Nur Azman, Saudara Abu Sumah Hashim. Gitu juga Saudara Mazlan Nak, Abdul Ghaffar Hamzah, Saudara Anidah Abike, Saudara James, nama sedap. Kita santuni Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, mantan Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Osu Sukam. Katanya, telah datang kepada kita bulan yang diberkati oleh Allah SWT, di mana kita diwajibkan berpuasa dengan dibuka pintu-pintu syurga dan dibelenggu para syaitan untuk membebaskan kita daripada pintu neraka Jahanam. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang terbaik berbanding dengan 1000 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi saudara, sama-sama kita menanti kehadiran malam Lailatul Qadar. Jangan lupa saudara, itu 10 malam terakhir, malam yang ganjil. Terima kasih saudara Usu kerana mengingatkan kita tentang malam 1000 rahmat Lailatul Qadar. Dalam pada itu, saya masih lagi mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan mana-mana channel, tidak ada masalah bagi saya. Asalkan anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan anda. Bila saya memberi pencerahan, perlu kita berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya saudara. Dan jika nak menyantuni apa semua, gunalah bahasa yang baik. Sebab kita adalah warga cinta damai saudara. Warga yang mementingkan harmonis dalam setiap persoalan saudara. Apa khabar Puan Hasmah? Juga Abi K. Kena ingat saudara, ini pencerahan politik dan juga matlamat untuk memberi informasi. Baik. Laporan kaji cuaca pertama. Saya difahamkan bahawa Terengganu, pada teman-teman yang tinggal di Terengganu, Terengganu dijangka mengalami cuaca panas dan kering berterusan sehingga bulan Mei akan datang saya. Demikian menurut pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Terengganu, itu Saudara Rosli Zakaria. Kata setakat ini suhu paling tinggi direkodkan adalah di stesen pencerapan automatik di Felda Tenang, di Besut, iaitu sudah pun menjangkau 35.5 darjah Celsius. Dan begitu juga di Ketengah, Bukit Besu, Bukit Besi, Dungun pada 6 Mac lalu. Katanya rekod itu bukan paling tinggi dalam sejarah, namun jika dibandingkan pada purata suhu bulanan, rekod yang dicatatkan tahun ini lebih tinggi dari purata tahun lalu. Jadi mengikut pertumbuhan meteorologi sedunia, kesan El Nino ini boleh berterusan sehingga bulan Mei dan ia mempengaruhi corak cuaca termasuk di Terengganu, katanya saudara. Jadi Saudara Rosli mengingatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah ataupun di luar bangunan selain memperbanyakkan minum air kosong. Bulan puasa ni bila lepas saja buka puasa, minum banyak minumkan air kosong. Bukan minum air kopi dan teh saudara. Untuk aktiviti di luar tu kalau boleh kurang-kurangkanlah saudara. Sebab itu orang ramai juga dinasihatkan untuk mengambil banyak makanan yang mengandungi
karbohidrat kompleks seperti banyakkan makanan buah tamar, buah kurma, saudara. Dan perlahankan sikit untuk minum air bergula, saudara. Kerana tekak anda boleh kering. Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum ini memaklumkan fenomena El Nino bermula pertengahan tahun lalu boleh berterusan sehingga pertengahan tahun ini. Itu keadaannya, saudara. Jadi keadaan begitu, saya haraplah teman-teman jagalah kesihatan sebaik mungkin. Kerana dalam suasana begini, kita harus menjaga kesihatan. Dan nak raya dah, saudara. Tinggal 24 hari ataupun 23 hari lagi, saudara. Baik, saudara. Dewan Bandaraya nampak gayanya melaksanakan usaha sebaik mungkin memantau kegiatan perniagaan di Bazar Ramadan. Setakat ini, Dewan Bandaraya dikabarkan telah pun mengeluarkan itu notis kompaun terhadap 6 peniaga Bazar Ramadan yang didapati mengajikan pekerja warga asing dalam operasi pemantauan di sekitar ibu negara semalam, saudara. Di BKL menyatakan operasi itu dijalankan di sekitar Jalan Radin, Jalan Desa Jaya dan Jalan Impan Indah di Seputih. Dan anggota penguatkuasa di BKL melakukan pemeriksaan, pemantauan dan tindakan penguatkuasaan. Ya, saya kalau siapa yang menyewakan petak-petak untuk orang meniaga itu, maka mereka boleh didenda dan juga boleh dikampaun serta dibatalkan permitnya. Itu keadaannya. Saya cakap terima kasih kepada Bandaraya kerana melaksanakan agar Bandaraya sifar dengan peniaga dan pendatang tanpa izin saya. Khabar dari Berlin. Saya semalam, saudara, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Hamburg, Jerman untuk lawatan sehari ke bandar pelabuhan tersebut. Beliau tiba pada 10 Mac di Berlin dan lawatan selama 6 hari ini katanya berakhir pada hari ini setelah beliau solat Jumaat di Masjid Al-Nur, iaitu di Hamburg. Masjid itu pada asalnya merupakan sebuah gereja, saudara, iaitu gereja Kapernaum. Sebelum itu dia diubah menjadi rumah ibadah Islam pada tahun 2018. Selepas solat Jumaat, Datuk Seri Anwar Ibrahim ditemu bual oleh agensi berita Jerman, Deutsche Press Agentur, katanya. Menurut Perdana Menteri, beliau meneruskan misinya untuk menarik pelabur dari Eropah dengan bertemu para eksekutif dan pelanggan di seluruh negara dan seluruh dunia dan melakukan pengantaran lebih daripada 100 bilion produk setiap tahun. Kerana ini adalah Nexperia, ya, saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan ketua syarikat Nexperia dari Belanda yang punya lebih 14,000 pekerja seluruh Eropah. Dan beliau juga punya pelanggan seluruh dunia dan melakukan pengantaran lebih 100 bilion produk setiap tahun. Perdana Menteri kemudiannya akan menghadiri majlis makan malam persahabatan Asia Timur di Dewan Bandaraya Hamburg yang dianjurkan oleh Persatuan Peniaga Asia Pasifik Jerman. Tokoh-tokoh termuka dari bidang ekonomi, politik dan diplomasi akan berkumpul pada acara tahunan itu yang secara tradisinya berlangsung di Hamburg. Dan beliau diberi penguatan untuk memberi ucap pertama dan menyentikan bagaimana keadaan, pandangan terhadap kedudukan negara kita, dan beliau menawar pelabur-pelabur untuk datang melabur di negara kita. Dalam waktu yang sama, jangan lupa sebagai pejuang Palestin, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut menyuarakan suara agar warga Jerman menyokong serangan Malaysia yang menuntut agar rejim Zionis di bumi Palestin itu melakukan gencatan senjata, saudara. Baik, saudara. Di Rusia nampaknya semalam pilihan raya telah bermula. Tapi perkabaran yang saya terima dari Moskow, lebih 114 juta orang layak mengundi termasuk di kawasan-kawasan Ukraine yang diduduki oleh tentera Rusia. Menjelang hari mengundi, Presiden Vladimir Putin menyeru rakyat Rusia supaya menggunakan pilihan raya itu bagi menunjukkan perpaduan di bawah kepimpinan beliau. Catatan mendapati Putin yang berdepan saingan daripada 3 calon, termasuklah pengurusi tentang kuasa penguasaan Arktik dan Timur Jauh, iaitu Nikolai Kharitonov, dan timbalan yang dipetua Dewan Rakyat Vladislav Davankov, serta pengurusi dan kuasa aeroan antarabangsa Dewan Rakyat Leonid Slutsky. Tapi bagaimanapun, laporan saya terima, kebanyakan survey ataupun tinjauan yang dilakukan masih lagi bahawa rakyat Rusia
senang untuk memilih Vladimir Putin sebagai calon presiden negara tersebut. Itu yang saya dapat laporkan setakat ini. Kita tunggulah seruk dia besoklah tarikh akhir, mungkin malam besok dapat diketahui kedudukan Vladimir Putin di Rusia. Sebab Rusia terdedah kepada peperangan dengan Ukraine. Banyak juga rakyatnya yang marah. Dan juga apabila Rusia dilihat masih lagi tak begitu kukuh, tak begitu kental untuk memperjuangkan untuk nasib rakyat Palestin. Ini membuatkan sebahagian daripada rakyatnya agak pesimis ataupun kurang untuk menyokong Vladimir. Itu keadaannya di sana, saudara. Bagaimana dengan kabar dari Gaza, saudara? Di Gaza setakat ini, sebagaimana saya katakan, orang Arab ni tak habis berbalah. Hari ini, semalam, saudara, di Ramallah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas, iaitu kumpulan Fatah, mereka membalas-balas kritikan daripada Hamas dan kumpulan lain berhubung pelantikan Perdana Menteri yang baru yang dakwa boleh memburukkan lagi perpecahan di negara itu. Masih lagi dalam suasana untuk berbalah, saudara. Hamas seolah tidak mengiktiraf pimpinan yang telah pun dilantik, iaitu saudara ini mantan timbalan Perdana Menterinya. Kerana Fatah menggelar kenyataan Hamas dengan mendakwa gerakan Islam itu menyebabkan kependudukan semula Israel di Gaza dengan melakukan serangan. Jadi berbalas-balas pergaduhan, berbalas kenyataan. Saya melihat di Gaza pun, saudara, di Palestin sendiri, warganya berbalas sendiri. Macam mana nak damai? Saya ingat mungkinlah kerana itu susah untuk mencari perdamaian di Palestin. Apabila pimpinan dua puak, itu puak Fatah dengan puak Hamas. Keadaan ini masih lagi mereka tidak insaf. Dah teruk dah, bumi dah hancur. Rumah-rumah kediaman hancur, rakyat menderita. Lebih daripada 31,000 orang terkorban. Lebih daripada 70,000 warga yang cedera parah. Anak-anak, wanita. Masih lagi tidak ada satu kesedaran di hati mereka untuk saling berbalah. Bumi Arab yang lain tu apatah lagi. Sebab itu saya merasakan kalau itulah sifat yang diperlihatkan oleh kumpulan dalam di Palestin, macam mana nak cari kedamaian? Sebab pada Khamis lalu, Abbas melantik penasihat lahir ekonomi iaitu Muhammad Mustafa sebagai Perdana Menteri dan menugaskan beliau membentuk kerajaan baru. Itu Abbas melantik penasihat ekonomi Muhammad Mustafa. Tapi Abbas masih lagi tak bersetuju. Itu langkah keadaannya, saudara. Saya melihat bahawa perbalahan di Palestin ini mungkin yang disukai oleh rejim Zionis. Bila kita tak bersatu padu, mudahlah orang untuk menghancurkan kita. Kemudian, saudara, bagaimanapun kita masih lagi mengecam. Dalam keadaan mereka berbalas sama mereka, Israel masih lagi meledakkan bom dan tembakan terhadap orang awam. Sebab itu kerajaan Malaysia semalam mengecam sekeras-kerasnya serangan udara yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh rejim Israel ke atas kem Al-Nusairat di semenanjung Gaza. Demikian menurut Kementerian Luar, saudara. Serangan itu disifatkan sebagai serangan yang tidak berperi kemanusiaan yang menyebabkan 8 rakyat Palestin terkorban dan mencederakan lebih 20 orang. Petugas-petugas yang bekerja untuk mengatur atau mengantar makanan juga terjebak dalam krisis pengeboman di kawasan tersebut. Sebab itu tindakan keganasan oleh Israel terhadap orang awam yang tidak bersalah itu jelas mengabaikan hak asasi manusia dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebab itu Malaysia melalui Kementerian Luarnya itu ataupun Wisma Putra telah pun mengeluar kenyataan yang keras bahawa kita mengecam tindakan tersebut yang kita sifatkan sebagai satu tindakan yang cukup kejam, zalim, yang di luar peri kemanusiaan. Sebab itu kerana Malaysia berpegang teguh dengan prinsip bahawa rakyat Palestin berhak mendapat negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan PRA 1967. Itu keadaannya di Gaza, saya. Bagaimanapun, dalam perbalahan sama dengan Hamas, dengan kumpulan Al-Fatah, Hamas mencadangkan supaya gencatan senjata baru selama 6 minggu dilakukan di Gaza dan pertukaran beberapa orang tebusan
Israel untuk tanam Palestin masih lagi dalam perundingan. Saya melihat kalau sama sendiri pun tak boleh berunding, macam mana nak berunding dengan orang luar? Kata Hamas, perjanjian itu untuk gencatan senjata selama 6 minggu. Mana mungkin Israel akan ikut kehendak kita. Kalau kita sama kita berbalas, itu keadaannya. Saya agak terkesan bila melihat gambar penduduk-penduduk South Gaza dalam bulan puasa ni, mereka melakukan solat tarawih, dan di Rafah, rakyat Palestin di Gaza terpaksalah menunaikan solat Jumaat yang pertama pada bulan Ramadan di luar runtuhan masjid yang dibedil oleh Israel. Puluhan jemaah menunaikan solat di atas jalan di tepi serpihan Masjid Al-Faruq di Rafah dengan membentangkan sejadah di bawah bayang-bayang menara putih. Satu-satunya sisa daripada runtuhan masjid. Perkataan Masjid Al-Faruq diletakkan di tepi kemah di jalan yang berfungsi, tempat ibadat sementara di tengah-tengah kawasan bandar yang sepi. Lebih sejuta rakyat Palestin kini bersesak-sesak di Rafah mencari perlindungan daripada kempen ketentaman Israel yang memusnahkan sebahagian besar semenanjung Gaza sejak ia bermula pada Oktober lalu. Saya melihat bagaimana sedihnya warga Gaza, warga Palestin, solat pun di tepi serpihan masjid yang telah pun hancur. Baik, saudara, itu di Gaza. Kita berdoalah agar sesuatu dapat dicernakan, gencatan senjata segera dilakukan. Lenjan kita tengok warga Palestin di Gaza, saudara. Cuma balik kepada negara kita, tiba-tiba saya terkejut juga semalam apabila ada pihak yang menyiarkan kenyataan media di media sosial, dan akhirnya Bank Negara terpaksa menjelaskan bahawa Bank Negara Malaysia menegaskan data kadar pertukaran ringgit yang tersebar menerusi media sosial berdasarkan kadar pertukaran USD, iaitu dolar Amerika dengan Malaysia ringgit, yang diterbitkan oleh Google semalam katanya sebagai tidak tepat. Tiba-tiba saja Google mengatakan pertukaran $1 Amerika sudah RM4.90. Terkejut juga semua orang. Malah dalam kenyataan hari ini, Bank Negara memaklumkan ia juga tidak mencerminkan nilai dagangan sebenar. Semalam, kadar pertukaran USD Malaysia Ringgit berada pada RM4.70, bukan RM4.90. Itu pada jam 9 pagi dan RM4.7045 pada jam 5 petang dengan kadar intrahari tinggi, iaitu sebanyak 4.70 dalam pasaran antara bank tempatan bagi ringgit seperti terbitkan dalam laman sesawang Bank Negara Malaysia. Jadi sepanjang 2 minggu lalu, nilai ringgit telah mengukuh sebanyak 0.76% berbanding dengan dolar Amerika. Tapi hairannya kenapa ada pihak yang mengeluarkan kenyataan yang sebegitu. Sebab itu Bank Negara berkata insiden itu adalah kali kedua tahun ini yang dilakukan oleh Google dengan menerbitkan data kadar pertukaran yang tidak tepat. Sebab itu pihaknya sudah pun menghantar surat peringatan tegas kepada Google berikutan salah lapor pertama yang terjadi pada 6 Februari lalu. Jadi susulan insiden salah lapor yang kedua ini, Bank Negara akan menghubungi Google sekali lagi untuk mendapatkan penjelasan mengenai punca pelaporan yang tidak tepat dan langkah perbetulan yang dibuat. Ini memandangkan isu berulang ini sudah menjejaskan Malaysia dan banyak negara lain sejak beberapa bulan yang lalu. Meski kenyataan yang sama, Bank Negara turut menasihatkan orang ramai supaya merujuk data rasmi termasuk data daripada pihaknya berhubung tentang pertukaran wang. Jadi tak betul sahaja RM4.90 dia kata mencanak, tak ada. Menurut Bank Negara masih lagi kekal pertukarannya untuk $1 Amerika adalah RM4.70. Aduh, saya melihat inilah antara ancaman dan juga cubaan-cubaan mereka yang mengganggu gugat ekonomi negara kita. Begitu juga tentang bagaimana isu tentang beras, saudara, ya. Banyak orang menuduh kata tak ada beras. Ini tentang beras. Sebab saya tengok dia adalah kawan-kawan tu, dia kata saya ni Sabang Kari. Tak apalah. Saya melaporkan apa yang dikatakan oleh Bank Negara. Saya bukan Sabang Kari.
Tiba-tiba bulan puasa tak baik saudara nak bergaduh dengan saya, buat apa? Saya tak berani pun. So, Mak Zuki dia kata saya guna ringgit, kata kita tak gunakan dolar mereka. Ya ajar macam-macam ya. Dan saya melihat bahawa bagaimana kadang-kadang mereka yang tidak tenteram dengan apa yang saya laporkan, kerana laporan saya laporan yang apa yang berdasarkan pada kenyataan resmi. Saya tidak bermain dengan andaian. Soal ekonomi, saya bukan pakar ekonomi dan juga kita bukan orang yang hebat dalam sektor ekonomi. Tak sepatutnya kita membuat kenyataan-kenyataan yang boleh mengganggu gugat ekonomi negara kita. Secara dalam bulan puasa ni tak baik secara. Memang dulu, kalau ikutkan dulu, duit kita untuk $1 cuma RM3.80. Sekarang dah meningkat. Tapi bagaimanapun, masih lagi dalam keadaan diusahakan oleh Bank Negara untuk mengekang agar kemerosotan nilai ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika itu dapat dipertahankan. Begitu juga sekarang ni tentang isu beras. Bahawa beras tempatan memang ada, bukan tak ada. Cuma percaturan kartel-kartel yang mengimport beras dari luar negeri. Dan mereka juga cuba untuk menjadikan beras tempatan ini dengan harga nilainya pada harga beras import. Sebab itu pengedaran bekalan beras putih tempatan yang meningkat 3% apabila 39 juta kampik beras sudah pun diedarkan ke seluruh negara sejak 5 Mac lalu. Itu menurut kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Abang Mat Sabu. Jadi selaku Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, beliau menyatakan peningkatan itu menunjukkan kejayaan beberapa langkah yang diambil kementerian dalam mengatasi isu kekurangan bekalan beras tempatan. Ini isunya beras tempatan, saudara, bukan beras import. Jadi antara langkah intervensi untuk memastikan bekalan beras putih tempatan mencukupi di pasaran adalah melalui operasi beras putih tempatan Jamin, arahan had pembelian dan program khas beras putih tempatan. Selain daripada itu, katanya kementerian juga melaksanakan 4 langkah intervensi tambahan bagi memastikan pengedaran bekalan beras putih tempatan terjamin dan stabil. Langkah pertama adalah mengarahkan farma dan Lembaga Pertubuhan Peladang meningkatkan pengedaran beras putih tempatan ke kawasan pinggir bandar dan luar bandar, termasuklah ke kedai-kedai runcit. Itu kenyataan Datuk Ahmad. Dia menjawab kenyataan Datuk Ahmad Yahya, PN Pokok Sedar. Langkah kedua, kata Abang Mat Sabu, kementeriannya adalah untuk memastikan semua perolehan pembekalan beras putih tempatan di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import dan pihak pembekal boleh mendapatkan bekalan pada harga buruh. Ketiga, kementeriannya menubuhkan task force khas operasi bersepadu membabitkan pelbagai agensi meliputi kawal selia padi dan beras, pihak polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Kastam, penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan sos kara hidup di Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan. Ini akan dijalankan dari masa ke semasa, serbuan akan dibuat. Kalau ada mereka yang melakukan soro ataupun menaikkan harga beras ataupun tidak mahu menjual beras tempatan. Di kedai-kedai itu harga runcit maksima beras putih import di kedua-dua negeri adalah RM31 sekampit. Beras putih tempatan masih lagi RM2.65 katanya. Baik saudara, dalam keadaan dekat-dekat nak raya ni saya melihat bagaimana KUPEC, itu Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam. KUPEC semalam telah pun mengulangi gesaannya supaya kerajaan persekutuan memberikan bantuan khas kewangan Aidilfitri kepada penjawat awam dan pesara kerajaan. Beberapa hari lalu, diorang dah dapat RM2,000 dan juga RM1,000 untuk yang berpencen dan tak berpencen. Itu adalah merupakan bayaran sampingan daripada kajian tentang gaji, kadar gaji dan sebagainya yang sedang diusahakan oleh kerajaan. Sebab itu KUPEC meminta supaya adalah bonus ke sagwati untuk kaki tangan dan yang pencen untuk menyambut hari raya nanti. Menurut Datuk Dr. Adnan Mat, dia kata pihaknya berharap agar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan tradisi pemberian bantuan itu yang dilaksanakan sejak 10 tahun lalu. Jadi bantuan khas Aidilfitri itu diharapkan dapat
diberikan oleh kerajaan kepada penjawat awam dan pesara sebagaimana tradisi tahunan sebelum ini. Katanya, kata Saudara Datuk Adnan, pihaknya amat mengharapkan agar pihak kerajaan prihatin tentang kenaikan kos taraf hidup yang begitu melambung sekarang ni, katanya. QPEC juga memohon dan merayu kepada semua kerajaan negeri yang lain supaya memberi pertimbangan yang sama seperti di Perak dan Pulau Pinang yang meringankan beban. Sebab Perak telah pun mengumumkan pemberian untuk bantuan hari raya soal RM1,000. Itu bagi mereka yang bekerja di negeri Perak. Begitu juga di Pulau Pinang. Jadi kata QPEC, kalau boleh sekali kalah mana-mana negeri semua pun ikutlah macam mana yang dilakukan oleh kerajaan negeri Perak dan Pulau Pinang. Dalam waktu yang sama, Datuk Seri Adnan berkata QPEC tetap mempertahankan skim tetap dan berpencen kepada penjawat awam kecuali jika terdapat bentuk skim yang lebih baik menggantikan skim sedia ada. Jika nak buat penambahbaikan, biarlah ia dalam konteks tidak kurang faedah dari sekarang ini. Maka kita mahu Jabatan Pendapat Awam mengkaji apakah bentuk skim yang mampu mengganti skim sekarang ini tanpa mengurangkan faedahnya. Demikian menurut Presiden QPEC saya. Cuma saya melihat saya dalam keadaan kita minta itu, minta ini, kita kena lihat juga bagaimana pendapatan negara. Saya tak dapat bercakap kuat-kuat bulan puasa ni, masih lagi lemah lagi saya. Mungkinlah minggu depan kot adalah baru boleh masuk yang 4 laju suara. Sekarang ni kena slow sikit. Jangan marah saya. Suara slow sikit, maklum sajalah. Lepas buka puasa saya bekerja untuk solat tarawih dan menjalankan bicara kepada saudara. Memai tu memai lagi lah saudara. Dan saya masih lagi makan ubat lagi. Itu keadaannya agak pening sikit. Dah pewai lah sikit saya. Jadi kalau saya tak kuat bercakap tu jangan marah. Saya akan cuba untuk bercakap sejelasnya supaya warga kita faham keadaan sebenarnya. Kerana hari ini saya agak gusar apabila Petronas mengumumkan bahawa pendapatan untuk tahun 2023 Petronas turun kepada RM343.6 bilion. Ini adalah sejajar dengan masalah dihadapi oleh syarikat minyak yang lain. Syarikat minyak nasional itu telah memerekodkan keuntungan selepas cukai sebanyak 80.7 bilion, pengurangan sebanyak 20.9 bilion berbanding tahun kewangan sebelumnya. Manakala margin keuntungan kasar dan pendapatan sebelum faedah, cukai susut nilai dan pelunasan berada pada paras 128.6 bilion. Jadi dalam sesi ini katanya Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Tan Sri Tengku Muhammad Taufik berkata syarikat itu telah mencatat prestasi yang mampan dan berdaya saing bagi tahun 2023 biarpun beroperasi dalam persekitaran yang tidak menentu. Katanya Petronas akan bergerak ke hadapan untuk terus memastikan pengurusan kewangan dan disiplin yang berhemah di samping menggandakan usaha untuk mengurangkan emisi dalam perniagaan trust. Kalau Petronas dah berkurangan pendapatannya, saya seriau juga. Dalam tahun itu, menurut Tengku Mahmud, yang melihat prestasi ketika ini, Tengku Muhammad Taufik berkata, Petronas berjaya mencapai kemajuan dalam memenuhi sasaran jangka terdekat untuk menghadkan pelepasan pada 49.5 juta TCQ2 menjelang 2024. Jadi dalam pada itu, kata Tengku Muhammad, Petronas masih kekal merealisasikan fungsinya sebagai syarikat nasional negara dengan pembayaran 40 bilion untuk kerajaan bagi tahun kewangan 2023 serta 2 bilion untuk kumpulan wang amanah negara KUAN di samping 850 juta untuk kemampapan dan kesejahteraan komuniti. Saya cuma berpegang kepada apabila Petronas masih lagi kekal menabung kepada kumpulan wang amanah negara. Ini sebenar-benarnya saudara yang disebat saudara bila berlakunya pandemik tempoh hari, ada darurat, tabung KUAN ini sepatutnya tabung kumpulan wang amanah negara tak boleh diusik. Petronas akan memasukkan setiap tahun 2 bilion ringgit. Sejak 1974 saudara. Tujuannya kumpulan KUAN ini adalah untuk memastikan bila kita kekurangan hasil minyak, maka bolehlah tabung ini digunakan. Ini tabung masa depan, bukan hari ini.
Ini yang didesainkan ataupun yang disusun atur oleh Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Jadi kumpulan wang amanah negara ini dimasukkan sejak 2 bilion. Dan kata apa ini Tengku Muhammad Taufik bahawa ini bagi tahun kewangan 2023 2 bilion ringgit dimasukkan untuk kumpulan wang amanah negara. Jadi bagi tahun kewangan 2024 pula, Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan Riza Mustafa berkata, lembaga pengarah telah meluluskan pembayaran 32 bilion kepada kerajaan. Jadi sebenarnya saudara, kerajaan bergantung banyak pada Petronas. Inilah saya katakan jasa Yang Mulia Tengku Razili Hamzah yang cuba dilupakan, dipadamkan. Orang yang bertanggungjawab mewujudkan Petronas ini, melahirkan Petronas ini adalah Tengku Razili Hamzah. Setiap tahun Petronas akan memberi wang kepada kerajaan untuk pembangunan dan sebagainya. Tahun ini katanya 32 bilion. Sebelum itu 30 bilion, berbilion-bilion wang untuk negara ini ditabung oleh daripada Petronas. Sebab itu saya malam ni nak cerita sedikit lah. Kalau nak cerita tentang Tengku Razili Hamzah ni panjang jasanya. Dan saya harap anda sabar dan tenang untuk mengetahui siapa sebenarnya Tengku Razili Hamzah, apa jasa-jasa yang dilakukan oleh beliau sepanjang keberadaannya di anjung kuasa waktu beliau menjadi Menteri Kewangan dan juga sebagai Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Perindustrian. Ya saudara, kerana Tengku Razili adalah merupakan pengasas kepada Bank Bumiputera. Beliau juga selaku pengasas dan pengurusi Ketua Eksekutif Petronas. Inilah orang yang bertanggungjawab mencaturkan suasana ataupun perjalanan Petronas. Samping itu tak lupa beliau juga mengasaskan itu syarikat Pernas. Ni kalau saya lihat banyaklah. Kita ada Giant lah, kita ada Speedmart, macam-macam saudara yang dimiliki oleh orang perseorangan yang bukan kerajaan atau Bumiputera. Tapi Tengku Razili mewujudkan Pernas. Tujuan Pernas ini sama juga peranannya untuk menjadi ejen kepada pembekalan makanan khususnya supaya keterjaminan makanan ini dapat dipertanggungjawabkan. Malahan beliau juga selaku Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, jangan lupa saya. Sebab itu saya menyuarakan pandangan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia yang rasa kecewa apabila kontrak hampir 300 juta diberi kepada bukan Bumiputera. Itu dalam pembekalan solar apa yang saya sebut 2-3 malam lepas. Ya saudara, dan kalau nak ikutkan, beliau Tengku Razili juga adalah merupakan pengasas dan Presiden Dewan Perniagaan ASEAN saudara. Yang Muhammad Tengku Razili menjawat jawatan 3 institusi kewangan antarabangsa serentak, iaitu Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam, Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF. Ini satu pencapaian yang sukar dicapai saudara. Dalam mengasaskan Petronas, Yang Muhammad Tengku Razili menggunakan pakai kaedah Pertamina. Itu syarikat petroleum Indonesia dan dimaktubkan sebagai Akta Petroleum Negara pada sidang Parlimen 1974. Inilah yang membuatkan The Seven Sisters ataupun pemilik minyak dunia marah sangat-sangat dengan Tengku Razili. Kerana bermula pada tahun 1974 diwujudkan Akta Petroleum Negara, maka inilah pertama kalinya negara kita mempunyai syarikat minyak sendiri. Berbeza dengan negara-negara lain. Jadi resipi yang ada pada Pertamina digabungkan. Kerana Tengku Razili dia rapat dengan Jeneral Ibnu Sutowo. Jadi Jeneral Ibnu Sutowo katakan ini buat begini, buat begini. Itulah caranya Petronas itu hadir sebagai syarikat sendiri yang tidak bergantung dengan syarikat lain. Dan Petronas lebih tersohor dalam pencarian minyak di lebih 50 negara saudara. Tapi apakan daya, keadaannya dalam saat-saat begini jasa beliau dilupakan. Sebab itu saya lebih bersetuju kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada waktu-waktunya luangkanlah masa dengan Yang Mulia Tengku Razili dalam kita menghadapi suasana ekonomi yang tidak menentu di peringkat global. Mungkin ada sentuhan-sentuhannya. Saya terpikat apabila Yang Mulia Tengku Razili menyatakan antaranya santunan kepada usaha Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO Datuk Zahid yang mahu mewujudkan
Yayasan Tanah Negara, untuk Bumiputera, Yayasan Tanah Bumiputera, di mana mana-mana tanah yang telah habis dia punya listnya hendaklah diambil alih dan memastikan agar sekurang-kurangnya 30% pemilikan Bumiputera dalam sektor harta tanah. Jadi sejajar dengan usaha itu, menurut Tengku Razili Hamzah, semua tanah-tanah ini hendaklah dinilai pada harga kaki persegi, bukan per ekar. Kalau 1 ekar tanah reserve Melayu ni selalunya tak ada tinggi nilainya. Macam mana pula bank mahu untuk memberi bantuan ataupun penajaan, sebab nak dijadikan itu sebagai security ataupun sebagai sebagai jaminan. Tanah itu kalau nilainya rendah sangat, tapi kalau dinilai pada 1 kaki persegi, misalnya kalaulah RM200 1 kaki persegi, mana-mana tanah reserve Melayu, maka nilai tanah itu dengan sendirinya memang tinggi dan boleh jadikan jaminan untuk pemilik Bumiputera yang memiliki tanah untuk bukan mencagarkan, jadi jaminan apabila mereka membuat pinjaman dengan pihak bank. Sekarang ni selepas 20 tahun dasar ekonomi baru yang telah digantikan diganti dengan dasar pembangunan negara bermula tahun 1991 hingga hari ini, tapi tidak banyak dapat membantu kemajuan warga bangsa kita. Baliknya, dalam era dasar pembangunan negara yang menggantikan dasar ekonomi baru, cetusan idea daripada Tun Razak, apa yang dah kita lihat, puluhan jutawan bukan Melayu tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Cuma kalau kita melihat zaman Tengku Abdul Rahman, cuma Linggotong dia yang kaya seorang saudara. Tapi sekarang ni selepas itu ramai yang jadi kaya jutawan bilawan. Sedangkan zaman yang mula Tengku Razili Hamzah menjadi Menteri Kewangan, Felda terus berkembang pesat. Dan ketika Presiden PAS Haji Asri menjadi Menteri Tanah dan Wilayah seperti serta Tanah, PAS menjadi Kerajaan Barisan Nasional. Jadi apa pula sumbangan orang lain yang jadi Menteri Kewangan? Saya tak nak sebut nama lah saudara. Dan akhirnya mereka memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan kaya-kaya. Tengku Razili tidak pernah mengambil sebarang gaji pun tak ambil. Dia tak ambil gaji sebagai pengerusi Bumiputera. Tak ada pula dia ambil gaji daripada Petronas. Tak ada. Dia usaha untuk rakyat. Dan sewaktu Tengku Razili memimpin Bumiputera, dia meminta Datuk Koo Kei Ping dan Wang Ampui untuk melatih kaki tangan Melayu supaya orang Melayu ni mahir dalam pengurusan bank. Sebab dulu sebelum adanya Bank Bumiputera, berapa kerat sangat orang Melayu ni dalam pengurusan bank. Adalah dulu Datuk Ma'ruf yang ditembak mati. Cuba nak buat bank, tiba-tiba beliau dilenyapkan, ditembak mati. Bapa pada seniman Ma'ruf. Sejak itu hilang Bank Melayu. Kemudian adalah selepas zaman Tengku Razili lah naik macam Bank Arab Malaysian Bank dan ramai kaki tangan Melayu yang berkhidmat dalam sektor perbankan. Harapan yang mula Tengku Razili agar mereka yang menjadi pegawai-pegawai bank ini dapat membantu warga bangsa dalam meningkatkan perniagaan. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, warga bangsa tercicir, orang lain yang beri keutamaan. Itu yang mengecewakan hati Tengku Razili. Sedangkan beliau meminta, macam dia tu minta Datuk Koo Kei Ping, Wang Ampui melatih kaki tangan Melayu supaya mereka mahir dalam pengurusan bank. Kerana waktu itu saya amat sukar untuk mencari anak-anak Melayu yang tahu selok-belok menguruskan bank. Dan untuk itu tentulah memerlukan masa yang panjang. Tapi hari ini anak Melayu bukan saja mampu menguruskan bank, malah sudah mampu memiliki bank macam Tan Sri Azman Hashim, Tan Sri Rashid Husin, Tan Sri Syed Mokhtar. Ini adalah cetusan-cetusan yang dilakukan oleh Tengku Razili. Saya katakan beliau adalah antara wira bangsa yang tidak didendang. Usahanya adalah untuk memastikan warga bangsa kita menguasai sektor perbankan. Sebab itu beliau merupakan selain daripada itu menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian antarabangsa dan menjadi Menteri Kewangan yang paling lama dari 1936 hingga 1984. Banyak beliau melakukannya. Tapi
apa nak buat saudara, orang kita ni mudah lupa. Sebab itu sekarang ni saya tak tahulah apa nak jadi pada negara kita. Saya mengharap agar Yang Amat Perdana Menteri luang-luangkanlah waktu balik dari Jerman nanti, berbuallah dengan Yang Mulia Tengku Razak Hamzah agar mencanai fikiran. Saya merasakan kita perlu ke arah itu, kalau tidak nanti sukar kita menghadapi persaingan di peringkat global. Saya lihat saudara, baru-baru ni saudara, kita kena ingat saudara, banyak orang mengatakan itu kebal, ini tak boleh buat. Contohnya ahli parlimen ni dia kebal daripada imuniti, tak boleh ambil tindakan. Tapi bila sampai waktunya sukar. Memanglah konon-kononnya dah jadi wakil rakyat ni, orang tak boleh nak didakwa. Contoh saya bagi tu macam Syed Saddiq. Akhirnya dia tak kebal mana pun, walaupun dia adalah pemimpin parti yang kesayangan pada pemimpin tertentu. Sebab akhirnya 2-3 hari lepas Syed Saddiq, mahkamah telah pun menetapkan itu pada 14 Mei yang mendatang bagi pengurusan kes rayuan ahli parlimen Muar Syed Saddiq terhadap sabitan serta hukuman penjara 7 tahun dan 2 kali sebutan bagi kesalahan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Jadi menurut Program Syed Saddiq, Datuk Hisham Putih beliau mengesahkan penetapan tarikh pengurusan kes tersebut. Kes itu ditetapkan untuk pengurusan sebelum penolong kanan pendaftar Mahkamah Rayuan Nurul Azrina Muhammad menetapkan pengurusan kes seterusnya. Pada 9 November tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan denda 10 juta dan 2 sebatan terhadap Syed Saddiq selepas disabit dengan 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Itu kenyataan mahkamah. Saya tak kata apa, saya tak tambah saudara. Jadi sekarang ni banyaklah keterangan-keterangan tu tak perlu nak saya sebut saudara. Tapi itu jelas dan mahkamah sekarang ni akan membicarakan rayuannya pada 14 Mei akan datang. Cuma sekarang saudara, 2-3 hari lepas lah saya lihat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah pun mengarahkan kerajaan Malaysia untuk membayar pampasan sejumlah 231.5 juta ringgit kerana menamatkan projek Sistem Kawalan Imigresen Nasional (SKIN) pada tahun 2019 tanpa sebab yang kukuh. Ini yang banyak orang kata. Mulalah benda-benda macam-macam. Jadi saya lihat ada tulisan daripada saudara Abdul Rahim Helmi Zakaria daripada Rawang. Dia kata apa cerita sebenarnya? Sebab itu dia kata dia akan cuba untuk menulis sebagai ringkas. Sebab ia juga berkait dengan adanya tuduhan-tuduhan mengatakan Presiden UMNO yang terlibat dan sebagainya. Jadi ceritanya sebenarnya begini. Pada tahun 2017, Kerajaan Barisan Nasional telah menganugerahkan satu projek bernilai 3.5 bilion. Nilai projek saya 3.5 bilion untuk melaksanakan Sistem Kawalan Imigresen Nasional ataupun SKIN. Ia menggantikan bagi sistem sedia ada yang dah pun berusia lebih 20 tahun. Jadi pada tahun 2019, Tan Sri Muhyiddin ketika itu menjadi Menteri Kedalam Negeri membatalkan projek tersebut dan mahukan ianya diganti dengan sistem yang lain. Sistem baru itu dinamakan National Integrated Immigration System, NICE, yang harganya kononnya cuma 1.2 bilion. Maka macam-macam lah orang tuduh Datuk Zahid ni saya. Ini kena jelas ya, dengar baik-baik. Semua menyerang Datuk Zahid, kononnya menyeleweng duit kerajaan. Ada yang kata sakau itu, sakau ini. Projek yang sepatutnya bernilai 1.2 bilion tetapi dimarkup sampai 3 bilion. Sebenarnya salah saya. Projek zaman Datuk Zahid sebenarnya menggunakan konsep konsesi. Bukan bayar terus 3 bilion, tidak. Di mana kerajaan tidak perlu membayar apa-apa sehingga projek siap dan berfungsi. Setelah projek itu siap, kerajaan cuma perlu membayar sekitar 240 juta setahun untuk guna selama 15 tahun. Artinya kerajaan tidak tanggung apa-apa risiko jika projek tidak siap.
Tapi projek zaman Tasimuddin dia pakai konsep turnkey. Kerajaan perlu bayar 1.2 bilion sampai projek siap. Kemudian kerajaan juga perlu bayar kos operasi dan penyelenggaraan pada setiap tahun ia digunakan. Jadi maksudnya kerajaan tanggung risiko jika tak siap. Dan kerajaan juga tanggung risiko bayaran tambahan mahal sebab kos operasi dan maintenance sistem seperti ini biasanya mencecah ratusan juta setahun. Pada Disember 2020, terdapat laporan bahawa syarikat bernama S5 Systems yang Berhad juga terlibat dalam projek ini. Katanya menantu Muhyiddin, katanya. Yang sebenarnya sekarang ni tak tahu ke mana. Tiba-tiba pada 15 Januari 2021, Tasimuddin telah mengisytiharkan darurat dan menggantung parlimen. Tak sampai sebulan, pada 29 Januari 2021, kerajaan menganugerahkan kontrak bernilai 1.2 bilion tersebut kepada Irish Information Technology. Ya, kemudiannya disahkan bekerjasama dengan S5 bagi projek ini. Namun, projek ini akhirnya menghadapi pelbagai masalah dan masih belum siap sehingga hari ini. Kerana kelewatan itu jugalah Jabatan Imigresen terpaksa bergantung pada sistem lapuk dan menghadapi makin hamun rakyat bila berlaku masalah. Inilah antara harga darurat kuasa yang kita perlu bayar hari ini. Ini bukan kata saya, saudara. Ini catatan daripada saudara Abdul Rahim Hilmi Zakaria. Baru dapat kita jelas keadaan sebenarnya. Dan akhirnya ini mahkamah memutuskan kerajaan kena bayar sebanyak 231 juta kepada syarikat yang telah kepada syarikat skin ini. Itu keadaan saya. Aduhai, lepas satu-satu. Saya pun tak tahu pun nak kata apa lagi sekarang saya. Lebih satu pihak lagi. Lain tak ada ceritanya, cerita wang. Wang negara digunakan. Patut saya kata sampai bila tak tahulah. Saya mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapatlah segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini agar negara kita dapat dibersihkan daripada segala kebejatan yang merugikan rakyat, merugikan negara. Tak ada siapa pun untung, saudara. Kalau nak untung pun ada orang-orang tertentu, mereka yang punya hubung kait dengan pimpinan. Itu yang saya katakan sebagai kroni. Dan sebab itu semalam Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun mempengerusikan jawatankuasa pengurusan prestasi dan pelaksana, itu jawatankuasa pemandu untuk Kongres Ekonomi. Dan menurut Dr. Zahid, dia kata bahawa beliau selaku Presiden UMNO turut maklumkan bahawa mesyuarat telah mengutamakan 74 resolusi dan 150 program yang digariskan melalui pembentangan 10 kumpulan Kongres Ekonomi Bumi Putra. Ya, secara katanya Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi telah dipertanggungjawabkan untuk mempengerusikan jawatankuasa kerja. Mesyuarat yang dipimpinkan oleh Datuk Zahid Hamidi sebagai pemandu telah mengutamakan 74 resolusi asal yang berlaku pertindihan dan 150 program digariskan melalui pembentangan 10 kumpulan. Ini termasuklah juga cadangan perbadanan tanah Bumi Putra, tanah wakaf Mara Madani, generasi usahawan Bumi Putra dan pembangunan tanah Reserve Melayu seperti yang telah diutarakan dalam Kongres. Jadi menurut Dr. Zahid, beliau menyarankan semua pihak untuk memperhalusi segala tindakan, susulan, memantau secara berskala dan memastikan agar pelaksanaan ditambah baik dari masa ke semasa. Dalam mesyuarat tersebut juga telah ditetapkan jangka waktunya bagi setiap kumpulan untuk mengumumkan laporan kemajuan secara berkala dan menetapkan sasaran untuk satu sesi pelaporan setahun pelaksanaan ekonomi Bumi Putra. Jadi artinya sekarang saudara, kerajaan tak main-main. Kerajaan serius untuk melihat apa yang dilontarkan, apa yang dicapai dalam Kongres Ekonomi baru lalu saudara itu benar-benar terlaksana. Orang bukanlah kata nak mengembalikan dasar ekonomi baru, tidak. Tapi natijahnya dasar ekonomi baru itu dijadikan sebagai asas pokok untuk dilihat bagaimana kekayaan negara itu dapat disamaratakan. Ini juga dijadikan sebagai seiringan dengan Kongres Ekonomi baru. Tapi tidaklah dasar yang dicipta oleh Tun Mahathir, tak adalah saudara.
DAB 2024 yang berlangsung pada 9 sehingga 2 Mac lalu adalah landasan dalam proses pemengkasaan ekonomi Bumiputera. Seterusnya bermatlamat merapatkan jurang antara kaum di Malaysia. Jadi dalam keadaan begitu, saudara, tak apalah orang nak kata saya taksub lah. Saudara, jawablah apa yang saya nyatakan tadi. Kalau tentang Kongres Ekonomi Bumiputera, siapa yang taksub siapa? Ini Samsuri ni memang tiap-tiap malam bila saya bersiaran, dia mulalah masuk, mengganggu, mengatakan itu bukan taksub. Saya bukan taksub. Saya menceritakan apa yang berlaku. Tak lebih daripada itu. Kalau di mahkamah, apa yang dibicarakan, saya bukan nak memihak mana-mana pihak. Tapi saya rasa macam ini, saya haraplah bulan-bulan puasa ni tak baiklah menggunakan kata bodoh, Samsuri. Cukup-cukuplah. Anda ni, saya tak tahulah orang Islam ke apa. Ataupun hanya nama berselindung di sebalik nama Samsuri. Samsuri 59. Ya, Cik Colin. Bagi saya, masuk nak marah tu apa? Kenapa anda marah apabila saya memberi pencerahan? Saya bukan memberi kenyataan, bukan saya memberi komen saya dalam dasar ekonomi baru, apa yang berlaku tentang mahkamah memutuskan terpaksa membayar pada syarikat. Takkan saya taksub. Keputusan mahkamah, saya menyatakan itu keadaannya. Apabila apa yang ditulis oleh kawan-kawan, saya lantarkan. Tah mana taksubnya? Itu keadaannya. Dari keadaan begitu, saya haraplah nak marah tu biarlah berpada. Kita dalam keadaan usaha kita untuk memantapkan balik bangsa kita. Bangsa kita jauh sangat, teruk sangat. Saya tak taksub. Kalau tak betul, pimpinan tak betul, saya bagi tahu, saya akan lontarkan. Sebab itu live saya kadang-kadang saya mengundang pimpinan daripada bukan UMNO sendiri. Walaupun saya orang UMNO. Saya panggil orang daripada Amanah datang. Tapi kalau ada orang PAN nak datang live dengan saya, boleh, tak ada masalah. Tapi mereka harus bersedialah untuk menyatakan yang benar. Jangan tiba-tiba murah kenyataan taksub bodoh. Siapa yang bodoh? Siapa yang taksub? Saya belum lagi nak menyular. Sekarang ingat, saya kalau Samsuri ni dia masuk dalam live Yani, dalam TikTok Yani, itu saya rasa lagi teruk dia kena, saudara. Itu saudara. Jadi dalam keadaan begitu, untuk apa saya mengatakan bahawa kedudukan kan sekarang ni dah kena live dah. Tiba-tiba waiting for live si kena. Ganggu gugat saya. Dia ganggu live saya ni. Hanya bila saya nak menyatakan bahawa Kongres Ekonomi ini akan diperkasakan, akan dilaksanakan. Tidak lagi terhenti, tidak lagi ternanti-nanti. Dan menurut Yang Amat Berhormat Datuk Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, ini bila sebut nama Zahid Hamidi, taksub. Kalau beliau menjalankan tugas dengan baik, kita kena cakaplah. Tanpa henti. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjalankan tugas. Pergi keluar negeri, tak berhenti. Kita nyatakan, taksub juga dikatakan. Tapi pimpinan anda bagaimana? Sebab Kongres Ekonomi ini, saudara, bukan kaleng-kaleng punya program. Ini program untuk membangunkan kembali ekonomi bangsa kita yang tercicir sekian lama. Ekonomi bangsa kita yang dinafikan sekian lama. Ada sebanyak 82 resolusi yang disentuh. Dan kita lihatlah kalau benda itu baik, kita kata baik. Yang sekarang ni kita buat andaian. Kenapa? Sebagai saya kata contoh, apabila Bank Negara mengumumkan bahawa apa data yang dibuat oleh media sosial tu tak betul. Tak betul lah. Tapi ada pihak memetik itu sebagai, inilah keadaan sekarang ni. Kerajaan ni tak betul, maka mata wang negara kita ni sudah pun jatuh berdebu. Benda tak betul. Takkan saya nak laporkan yang tak betul, saudara. Jadi saudara taksub bodoh. Siapa yang taksub bodoh? Saya nampak saudara serang saya 3-4 kali ni, dan sekali nanti saya serang saudara. Bila saya tahu latar belakang saudara, saya serang nanti. Jangan ingat kalau kita ni baik pun ada padanya juga. Tapi kalau dikatakan bodoh, dikatakan taksub, saya rasa tak betul lah. Kalau benar, nyatakanlah apa yang anda tak bersetuju. Apa yang perlu diperjelaskan kepada warga. Ini yang paling penting. Bukan terus taksub. Ni taksub.
Saudara jangan lupa saudara, apabila mereka mengatakan, sebagai contoh, mereka mengatakan wang daripada kumpulan wang sebarang pekerja digunakan untuk mempertahankan nilai mata wang negara. Semalam kemarin Sisa politik dari Saudara Ibrahim, saudara ini Kamil Mubin, dia menyatakan tak betul. Kalau orang yang ada autoriti daripada Kementerian Kewangan bercakap, benarlah apa yang dia cakap itu. Takkan saya nak petik daripada kenyataan, daripada tapi longkang saudara. Jadi sebenarnya tak tahulah orang yang cakap taksub tu dia yang taksub. Saya rasa dialah taksub sebenarnya. Sebab dia taksub pada salah satu parti. Jadi apa orang cakap dia nafikan. Saya nyatakan baru usaha macam sekarang ni. Macam di Sabah sekarang ni. Politik Sabah akan mengalami pilihan raya masa yang dekat. Sebab itu kata Datuk Seri Bang Mokhtar, dia kata UMNO Sabah harus berhati-hati untuk menjalankan kerjasama dengan siapa pun. Sebab tidak mahu ada lagi adanya saranan ataupun kerjasama dengan parti-parti yang tidak amanah. Dan juga tidak ikhlas. UMNO dah kena main waktu pilihan raya lepas. Walaupun kita menang, mempunyai majoriti yang banyak, akhirnya orang lain jadi ketua menteri. Sebab di situ ada percaturannya. Sebab itu kata Datuk Seri Bang Mokhtar, cukuplah setakat ini dan UMNO Sabah harus berhati-hati. Kita harus mencari untuk menjalin gabungan kerjasama dengan mana-mana parti, mesti berasaskan kepada kesetiaan dan keikhlasan. Taksub-taksub kita tak main. Ya saudara, itulah keadaannya gitu. Saudara, saya nasib baiklah dia datang pun waktu last. Kalau dia datang awal-awal memang teruklah dia kena dengan saya, saudara. Tapi last kali dia masuk taksub-taksub, saya cuma nak kata satu je pada Saudara Samsuri ni. Siapa yang taksub siapa? Anda taksub kepada pemimpin anda sehingga anda sanggup untuk menyatakan sesuatu yang tak betul. Bagi saya, hari baik, bulan baik, dalam bulan Ramadan ni, saya pun tak cakap kasar, saya pun tak menjerit. Semua saya menjelaskan apa yang berlaku supaya rakyat kita faham kedudukan suasana hari ini. Saudara, besok hari ke-6 dah kita nak puasa. Daripada Saudara Samsuri ni berpuasa lah. Tak baiklah ada pandangan yang pelik-pelik pada orang lain. Sentiasalah hati kita berjiwa murni. Kita jumpa lagi saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.